Baik, kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali kiram ashabul kiram syawilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan luasnya antara langit dengan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan serta memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakuna Allah rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukraha an ya'udha fil kufri kama yukra'u yuzafa ilan nar. Yang bermaksud, tiga perkara, barang siapa dapat dalam dirinya tiga perkara, maka dia mendapatkan menisan iman. Yang pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dikasihi, melebihi akan kasihnya akan selain daripada keduanya. Yang kedua, bahawa tiada ia mencintai seseorang itu melainkan cintanya kerana Allah. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifadat istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabihi. Yang mati silakan Fatih, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi masjid atau kawasan masjid, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada subuh pada pagi ini, insya-Allah. Kita sambung kitab kita Ulasan Nikah. Muka surat apa tuan? Muka surat 418.
Okey, ulasan tambahan. Kita lihat ulasan tambahan ketika mengulas kata-kata hikmah berikut. Fahus ma wafaqaka al-ilmu. Fahus ma wafaqaka al-ilmu. Ka tu sintomela. Ka. Asalnya wafaqa je. Wafaqa anta. Bila disambung wafaqaka. Fahus ma wafaqaka ilmu. Ambillah yang sejajar dengan ilmu. Maksudnya yang halal. Syekh Asy-Syarqawi menyatakan ambillah sesuatu berdasarkan yang benar-benar oleh ilmu. Ini bermakna anda tak boleh mengambil sesuatu kecuali yang dibenarkan dan diharuskan oleh ilmu. Ini bermakna anda tak boleh mengambil sesuatu kecuali yang dibenarkan dan dibolehkan oleh ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan ilmu sini ialah ilmu zahir. Kata maksud dengan ilmu sini ialah ilmu zahir, iaitu anda mengambil sesuatu dari tangan orang mukallaf yang pintar lagi bertakwa, dan ilmu batin iaitu anda mengambil sesuatu dalam bentuk yang lemah lembut dan bantuan, iaitu anda mengambilnya dalam keadaan benar-benar memerlukan kepadanya. Kita mengambil sesuatu tu berdasarkan kepada keperluan kita, untuk dibelanjakan kepada keperluan darurah. Keperluan darurah. Darurah ni boleh bermakna mudah, boleh juga dalam keadaan sempit. Untuk dibelanjakan pada keperluan darurah dan hajat tanpa membazir, dan tidak pula terlalu kedekut, sebagaimana yang berlaku kepada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal Rasulullah SAW dan lain-lain lagi lah. Mana kita contoh paling mudah pada diri Nabi Muhammad SAW sendirilah. Nabi mengambil sesuatu itu kerana hajat saja, tidak berlebih-lebih, tidak membazir. Kerana membazir kan dia dah jadi saudara syaitan pula. Inna mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Semuanya orang membazir itu termasuk dalam saudara kepada syaitan. Itu keperluan kita lah. Lebih tu tersedekahlah pada orang lain, sebab orang pun nak juga merasa. Bukan kita je nak merasa, orang lain pun nak juga merasa. Mudah-mudahan dengan sedikitnya bantuan dan juga sumbangan kita nanti, insya-Allah sebagai, mungkin boleh jadikan sebagai benteng kita lah daripada api neraka. Nabi juga pernah bersabda, lindungilah oleh kamu daripada neraka walaupun sebelah tamak. Walaupun dengan sebiji tamak ataupun sebelah tamak kita sumbangkan, kita sedekah ke orang lain, kemungkinan boleh menjadi perisai kita daripada api neraka. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Baik, kita lihat semula. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah ilmu zahir, iaitu anda mengambil sesuatu daripada tangan orang mukallaf yang pintar lagi bertakwa. Maksudnya kita dapat ilmu ni yang pertama lah. Ilmu zahir maksudnya kita dapat sesuatu ilmu daripada orang lain. Orang bagi kita ilmu, kepintaran, kepandaian, pengalaman dan sebagainya. Ni boleh juga dinamakan sebagai ilmu zahir. Dengan ilmu tadi kita akan menjadi orang bertakwa. Bukan saja orang yang memberi ilmu itu bertakwa, kita juga bertakwa. Sebab Nabi pernah bersabda, ana qasim wallah yu'ti. Ana qasim maknanya aku yang memberi lah. Aku yang memberi, wallahu mu'ti. Aku yang membahagi, Allah Ta'ala yang memberi. Wallahu mu'ti. Ana qasim wallahu mu'ti. Aku yang membahagi, sedangkan Allah Ta'ala itu yang memberi. InsyaAllah. Baik. Seterusnya,
Dan batin ialah anda mengambil sesuatu dalam bentuk yang lemah lembut dan bantuan, iaitu anda mengambilnya dalam keadaan benar-benar anda memerlukan kepadanya. Kita mengambil sesuatu, meminta sesuatu pada orang lain, contohlah perbelanjaan, kewangan dan sebagainya, minta sumbangan sikit dalam keadaan lemah lembut. Jangan paksa. Kalau orang paksa, orang tak bagi. Kita gunakan ayat lemah lembut sikit lah. Minta sumbangan daripada saudara yang hatinya seorang orang budiman lah, orang lemah lembut dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan sikit itu orang bagi pada kita. Kalau kita paksakan, marah orang kat kita kan. Baik. Untuk dibelanjakan kepada keperluan darurah. Darurah ni boleh bermakna susah, sempit, perit kan, dalam keadaan kemarau, tidak ada makanan, dan hajat tanpa membazir, dan tidak pula terlalu kedekut. Kita tak dalam membazir apa yang kita dapat tu, kerana bazir syaitan, ataupun tak pula terlampau kedekut. Kita bagilah. Sebab kadang-kadang kita juga memerlukan kepada kewangan tersebut. Kita pun perlu pada benda tu untuk menyara kehidupan kita. Jangan anda mengambil sesuatu yang datang kepada anda sebelum tiba waktu anda memerlukannya. Kalau anda mengambilnya pula, jangan melebihi daripada keperluan. Baik, ketika mengulas tentang pelaksanaan hamba terhadap hak waktu, Imam Asy-Syarqawi menyatakan bahawa penjagaan para salafus soleh terdahulu terhadap nafas-nafas dan detik-detik yang keluar pada mereka begitu besar sekali. Mana nafas-nafas yang keluar daripada batang tubuh mereka tu, mereka anggap betul sangat penting. Jadi mereka tak membazirkan masa lah. Setiap apa yang berlaku, detik yang berlalu tu mereka akan hargai. Mereka akan isi dengan program-program. Yang penting ya ada kebaikan lah setiap masa kita tu. Jangan kita bazirkan dengan benda-benda tidak berfaedah. Gitu. Jadi Imam Syarqawi menyatakan penjagaan para salafus soleh terdahulu terhadap nafas-nafas dan detik-detik yang keluar daripada mereka begitu besar sekali. Mereka merebut detik-detik dan waktu-waktu mereka dengan mengisinya dengan berbagai-bagai amalan. Mereka isi dengan berbagai amalan dalam kehidupan mereka. Ada amalan besar ke, amalan kecil dan sebagainya, mereka buat. Berzikir ke, berwirid ke, baca doa, baca Quran, bersedekah, bantu orang susah. Mana setiap masa tu, ruang masa tu digunakan untuk perkara-perkara berfaedah. Jangan kita membazirkan masa kita. Sebab masa tu kalau dah berlalu, dia tidak akan dapat diganti. Itu sebabnya Imam Syekh menyatakan bahawa ma fataka min umrika la iwada lahu. Ma fataka min umrika la iwada lahu. Umur anda yang telah anda berlalu, ianya tidak boleh diganti. Ianya tak boleh diganti. Kita tengok dalam surat 417 belakang tu. Ma fataka min umrika la iwada lahu. Umur yang telah lalu tidak ada diganti. Tak boleh diganti balik. Kalau boleh ganti balik, bagus. Boleh ghostan balik, tak apa ke? Tak boleh nak ghostan lah. Akan terus berlalu. Baik, kemudian mereka merebut detik-detik dan waktu-waktu mereka dengan mengisinya dengan berbagai-bagai amalan, dan tidak membiarkan umur-umur mereka berada dalam kebatilan dan kekurangan. Mereka menundukkan diri mereka kepada Tuhan mereka dengan penuh kesungguhan. Tundukkan dirilah, maksudnya ibadah ataupun apa yang dia buat tu semuanya niatkan Allah Ta'ala. Dia bersedekah kerana Allah Ta'ala, buat ibadah sunnah kerana Allah, berjalan kerana Allah Ta'ala, berdiri kerana Allah, semua kerana Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis menjelaskan
tidak ada satu detik masa yang datang kepada seseorang hamba yang hamba itu tidak menggunakannya untuk berzikir kepada Allah, melainkan akan menimbulkan penyesalan kepadanya. Maka sesiapa yang tidak menggunakan walaupun 1 minit, 1 saat daripada umur dia untuk berzikir kepada Allah, melainkan besok dia menyesal. Akhirat besok dia menyesal. Oh ya Allah, sayangnya masa tu, masa berlalu begitu sajalah, tanpa ada faedah yang kita buat. So jangan membazirkan masa. Al-waktu kas-saif, Ailam qata' tahu qata' tukar. Waktu itu diumpamakan seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Kalau kita tak mendahului dia, dia akan mendahului kamu, dan akhirnya kamu akan tinggal ke belakang. Baik, seterusnya Ibnu Ubad boleh menyatakan, saya pernah berbincang dengan sesetengah orang yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu tentang keperluan mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dia sewajarnya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Ada orang sibuk menuntut ilmu tapi niat tak baik. Ada orang sibuk menuntut ilmu tapi niatnya kerana Allah Ta'ala. Mana lebih baik? Kita digalakkan menyibukkan diri menuntut ilmu tapi dengan niat kerana Allah Ta'ala, jangan kerana supaya orang cenderung pada kita. Kalau kita niat belajar supaya orang cenderung suka pada kita, kita niat dah tak betul lah. Baik, saya berkata kepadanya, orang yang membaca ilmu kerana Allah adalah orang yang apabila saya berkata esok anda akan mati, dia tidak meletakkan buku daripada tangannya. Saya berkata kepadanya, orang yang membaca ilmu kerana Allah adalah orang yang apabila saya berkata esok anda akan mati, dia tidak meletakkan buku daripada tangannya. Saya suka menyatakan inilah dia kata putus dan jawapan yang tepat. Jadi maknanya kalau orang menuntut ilmu tu, kalau kita sebut pada dia esok anda akan mati, maka dia tidak meletakkan buku kerana apa? Sibuk dengan baca buku. Tak letakkan buku kerana sibuk membaca buku, dan ataupun murajaah, ulang kaji apa yang dia belajar lah. Banyak kalangan kita ni bila dah mengaji, balik rumah kitab pun tak tahu letak kat mana. Pagi besok tu baru cari balik ataupun minggu depan baru cari balik. Mana ustaz, kitab ustaz belajar tu kan? Kan datang untuk arah duduk kan. Jadi kalau kita menuntut ilmu kan, ibaratnya macam besok kita akan matilah. Kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tadi supaya kita. Masalah faham tak faham tu punya cerita. Yang penting kita tuntut ilmu tu, belajar. Mana kepahaman itu daripada Allah Ta'ala beri kepahaman pada kita. Ada orang kadang dia malas untuk ilmu sebab apa? Tak faham, dia kata. Ustaz cakap tak faham lah. Apa benda dah ustaz cakap. Sebab apa? Dia tak fokus lah. Antaranya dia tak fokus apa yang dicakap. Ada kadang-kadang dia dah masuk pertengahan jalan. Pertengahan jalan, pertengahan kitab. Awal kitab dia tak ada, dia tak belajar, tak datang. Tiba-tiba dah masuk tengah-tengah. Jadi bila ustaz ajar dia dah tak faham dah. Mana pokok pangkal yang duduknya mula-mula tu dia tak tahu. Tiba-tiba nak ambil kat ujung, tengah-tengah. Dia tak faham tu. Itu yang kena datang sekali je, lepas tu hilang, tak dapat kesan lagi. Baik. Seterusnya, hamba yang berada dalam keadaan ini hanya akan keluar daripada amalan soleh yang bersih dari sebarang kotoran riak dan pencampuran runtunan nafsu dan hawa.
Dia kata hamba yang berada dalam keadaan ini hanya akan keluar daripadanya amalan soleh yang bersih daripada sebarang kotoran riya dan pencampuran nafsu dan hawa. Inilah yang dituntut kepada seseorang hamba. Jadi perkara ini akan sempurna setelah benar-benar terrealisasi kepada ingatan yang kuat kepada kematian dan amalan yang luput. Nampak? Jadi kalau kita minta ilmu tu, kita kena bayangkanlah seolah besok kita akan mati kan. Besok kita akan mati ni. Tapi besok tak tahulah mati tak mati lagi kan. Tapi kalau ditakdirkan kita mati, kita dah ada persiapan dah. Semalam aku belajar mengaji betul-betul, fokus betul. Apa yang diajar ustaz, semak apa yang ustaz ajar, semak, dengar. Kalau boleh rakam, simpan balik ke rumah, dengar balik. Kan? Baik. Inilah yang maknanya terkandung dalam konsep pendek angan-angan dan yang merupakan asas kepada amalan yang baik. Penuntut ilmu tak wajar menetapkan untuk dirinya masa yang kedua yang akan dia hidup di dalamnya. Maksudnya menangguh keamalan kepada suatu masa lain. Dia kata penuntut ilmu tak wajar menetapkan untuk merasakan dirinya ada peluang yang kedua, ada masa kedua pula. Tak ada. Sebenarnya kalau konteks penuntut ilmu ni, kita kena anggap bahawa seolah macam besok kita mati, lusa mungkin kita akan meninggal dunia. So kita akan mengaji betul-betul lah. Ketiga adalah amalan. Contoh dia, kita ibadah betul-betul. Kalau pergi umrah tu, dia pergi umrah betul-betul. Tak adalah pergi umrah sibuk nak pergi beli sana beli sini. Orang pergi haji pun tu juga fokus haji betul-betul. Tak adalah sibuk nak orang kata berjual beli, nak pergi melancong sana melancong sini. Nampak? Dia gunakan masanya sepenuhnya lah. Sebab kemungkinan besok, lusa mungkin dia akan mati, dia tak tahu. Juga dalam ilmu ni, mengaji betul-betul, semak betul-betul, dengar baik-baik. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan main gadget, main headset. Betul tak? Juga dengan khutbah jemaat. Dalam khutbah jemaat tu imam beritahu, pesan kan, jangan main gadget, dia kata. Jangan main sebarang gadget, jangan main sebarang peranti. Naklah mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan oleh imam, oleh khatib. Berpegang dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Setiap kali Jumaat, khutbah Jumaat, pesan tu. Pesan kan. Khatib berkepesan di atas mimbar. Macam tu. Sebab apa? Kemungkinan besok kita tak tahu. Mungkin kita akan mati ke, tak tahu. Sebab mati ni macam-macam cara mati kan. Kadang tengah duduk pun mati, tengah tertidur pun mati, mati dalam tidur. Banyak orang kadang mati dalam tidur kan. Dia tak ada persiapan. Tiba-tiba pagi besok tu konyol-konyol dah koreh kan. Tak ada pergerakan lagi, rupanya meninggal. Baik. Pada masa itu amalannya akan menjadi bersih dari sebarang bencana dan suci okay, dari berbagai-bagai jenis aktiviti yang sia-sia, kerana penggunaan terhadap penungguan terhadap maut pada setiap nafas dan ketika menghancurkan semua perkara tadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang rahimahullah taala. Jadi dengan dia mengaji betul-betul tu kan, dan menganggap besok akan meninggal tu, I'mal di akhirataka fa in i'mal di dunyaka fa in beramallah kamu untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ka'annaka ta'ishu abadan. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutul ghadan. Kata, beramallah kamu untuk dunia kamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya.
dan beramal untuk kamu untuk akhirat, seolah kamu akan mati besok. Ka'annaka tamutu gadan, seolah masa kita akan mati besok kan. Jadi kalau dalam macam perkara tersebut, jadi seolah-olah dia akan menjadi bersih. Pada masa itu amalannya akan menjadi bersih daripada sebarang bencana dan suci daripada berbagai-bagai jenis aktiviti yang sia-sia, yang lara-lara. Dia bersih, suci kerana penungguan terhadap maut pada setiap nafas dan ketika itu. Dan ketiga, menghancurkan semua perkara tadi, mana ingatan daripada dunia kan, urusan daripada dunia tadi. Baik, kita dapat saksikan di saat turunnya maut, kebanyakan manusia merasa menyesal mengenangkan amalan-amalan terdahulu yang pernah mereka lakukan. Di kala itu mereka bercita-cita agar ajal mereka ditangguhkan. Nampak? Bila maut datang, malaikat maut dah terpacu depan mata kan. Malaikat maut dengan matanya yang merah, yang biru ke apa benda ke, duk pandang, perhati je kita kan. Duk perhati kita. Kita pun masa tu tak sihat, sakit, mungkin ada kena stroke ke apa dan sebagainya. Terlantar macam tu, duk malaikat maut duk perhati gitu kan. Tanpa mengkelipkan mata. Jadi masa itulah kita menyesal mengenangkan amalan-amalan terdahulu yang pernah kita lakukan. Di kala itu kita berharap agar ajal kita ditangguhkan. Kalau boleh ajal kita ditangguhkan, mungkin kalau boleh kompromi dengan malaikat maut, boleh deal dengan malaikat maut kan. Tak apa kan. Masalahnya tak boleh deal, tak boleh kompromi, dan tak boleh dirasuah. Kalau boleh rasuah, malaikat maut bagi duit sikit dalam 10,000 dan sebagainya, tak apalah, saya tangguhkan minggu depan lah dia tu. Kalau boleh macam tu, okey tuan. Siapa yang berduit bolehlah suap malaikat maut. Yang tak berduit, macam mana nak suap malaikat maut? Yang berduit bolehlah bagi. Tapi berduit ke tak berduit ke, berapa banyak duit kita, berpuluh ribu, berjuta-juta pun, tak makan saman dah malaikat maut. Dah sampai masa aku cabut. Aku ikut perintah. Malaikat kata, aku diperintah Allah Ta'ala untuk cabut. Dan malaikat kan jenis yang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Dia tidak akan lambat sesaat kan? Tak cepat sesaat. Baik. Dikala itu mereka bercita-cita agar ajal mereka ditangguhkan. Awaslah, kata, awaslah. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kelalaian di zaman banyak manusia menangguhkan amalan ini. Zaman sekarang ni banyak orang suka menangguhkan amalan. Suka tangguh-tangguh, nantilah dulu. Tapi kalau dalam bab dunia cepat, dalam bab akhirat lambat. Suka tangguhkan. Aku tengah sibuk ni, kerja lagi ni, belum pencen lagi, tunggu pencen lah. Gitu. Baik, seterusnya, kerana ia merupakan asas segala amalan yang merosakkan dan punca kelalaian dan kejahilan kepada setiap orang alim dan juga ahli ibadah. Ini antara bentuk maknanya yang merosakkan kita, maknanya menangguhkan amal, suka menangguhkan amalan kita, melewat-lewatkan amalan kita. Gitu. Berhubung dengan perbezaan darjat orang yang soleh, supaya orang yang baik didahulukan daripada orang yang kurang baik, ianya tidak sesuai, kecuali untuk orang yang dibantu dengan cahaya keyakinan dan mempunyai sifat suka menyampaikan nasihat di dalam agama. Orang ini mempunyai rasa takut dan juga berhati-hati, kan? Berhubung dengan perbezaan darjat orang soleh, supaya orang yang baik didahulukan daripada orang yang kurang baik, ianya tidak sesuai, kecuali untuk orang yang dibantu dengan cahaya keyakinan dan punya sifat suka menyampaikan nasihat dalam agama. So dalam apa perkara pun kita jangan bezakan orang soleh, orang tak soleh kan.
just kita nampak peluang kita bagi nasihat lah macam tu. Kadang-kadang orang yang non-Muslim tu pun kadang-kadang ada separuh pada mereka ni, bila kita menyampaikan satu nasihat mereka suka. Kadang-kadang kita bagi sumbangan mereka suka, walaupun kadang-kadang sebiji 5 je, 5 Mandarin kan, kita bagi sebiji 5 Mandarin, kerana mereka nak raya. Kadang-kadang mereka suka, sonok, macam tu. Bukanlah mana kita redha dengan agama mereka, tak adalah, ya. Tak adalah kita redha dengan agama mereka. Tapi dalam konteks kita ni bermasyarakat, kan, bermasyarakat, bersaudara dalam satu negara, mana kita sampaikan, bagikan kegembiraan pada mereka. Mungkin satu hari nanti mungkin Allah Ta'ala bagi taufik daripada dia, mungkin dia masuk Islam, mungkin dia lebih baik daripada orang Islam yang ada, kita tak tahu, kan. Baik, seterusnya, orang ini mempunyai rasa takut dan berhati-hati. Kepatuhan pada tuannya di dalam setiap wirid begitu besar. Tidak ada lagi martabat ini sukar capai, dan payah untuk ditangkapi kecuali oleh orang-orang yang tertentu sahaja. Bagi orang yang tidak sampai kepadanya, jalannya ialah sebagaimana telah kami sebutkan, iaitu sekiranya ia orang yang adil, naklah memberi pertolongan melalui pandangan orang yang lebih soleh, yang lebih sahih hal keadaannya dan lebih tepat perkataan dan juga perbuatannya. Dia perlu menyerahkan seluruh urusannya kepada orang yang terlibat, dan berpegang dengan isyarat yang dikemukakan olehnya. Tanpa tanda sifat adil ialah wujud usaha untuk memeriksa diri sendiri. Ini antara tanda sifat adil lah. Tanda sifat adil salah satunya kita periksa diri sendiri, muhasabah. Muhasabah diri lah, check and balance kan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ceklah diri kita sebelum kamu akan dicek, diperiksa lah di akhirat. Ini salah satu pada tanda sifat adil, kerana wujud usaha nak periksa diri sendiri dan tidak terlalu bergantung pada akal dan firasat semata-mata. Orang yang tidak adil yang berbicara tentangnya adalah satu bentuk sia-sia, malah merosakkan. Kedudukan pembicaraannya tidak lebih daripada memukul besi yang sudah sejuk, yang tidak beri kesan apa-apa pada dia. Orang yang macam dah sebati lah, sebati dalam dirinya itu buat berdosa dan maksiat dan sebagainya kan. Jadi susahlah kita nak apa balik, nak lentur balik, kecuali kalau kita terbakar balik. Besi tu kalau nak keras susah tak kita nak lentur? Susah. Jadi macam mana kita nak lentur balik? Bakar balik jadi merah balik, macam tu boleh kita boleh lentur semula. Itulah ibaratnya manusia ni, manusia yang dah sepati dalam dianya dosa maksiat, susahlah kita nak apakan balik. Kalau apa nasihat yang kita bagi itu, dia akan melantun lah. Dia susah nak terima lah nasihat kita. Baik, wallahu alam. Sampai situ. Okey, hari itu dah sampai tasbih kan? Hukum mengenalkan tasbih ketika berzikir. Tapi dah. Muka surat 306.
Itu tasbih kan? Tak terong lah. Oh, hukum mencium tengah ulama. Buka surat. 306. Okey, nak habis dah. Okey, hukum bertasawuf dan bertarikat, betul? Kita baca sikit ya. Baik. Bolehkah bertasawuf dan mengikut tarikat? Dia kata, boleh tak? So, bertasawuf adalah ajaran Islam. Orang yang menjalani tasawuf digelar sebagai ahli sufi. Kata tak? Orang yang mengosongkan diri pada sifat-sifat mazmumah dan mengisinya dengan sifat-sifat mahmudah. Kat situ ada tahalli, takhalli. Tahalli maknanya mengosongkan sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Kemudian kita isi. Dah kosong, isikanlah. Jangan dah kosong tak isi. Kalau dah kosong dengan benda-benda dunia, benda-benda yang tak elok, kita dah kosongkan, dah clearkan tong kita tu, masukkan benda baik. Itu dia takhalli, dihiaskan dengan benda baik. Itu termasuk dalam ajaran tasawuf juga. Dalam tauhid pun ada juga pembincangan berkenaan tahalli, takhalli, tajalli dan sebagainya. Rasulullah SAW ialah orang yang paling tinggi tasawuf baginda. Ketiga para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan gulungan selepas mereka daripada kalangan alim ulama. Mereka adalah ahli sufi. Walaupun setengah mereka terkenal sebagai ilmu hadis. Nampak? Walaupun mereka itu terkenal dengan hadis, tapi bukan makna mereka tak sufi, dia tak tasawuf. Mereka juga orang-orang tasawuf. Orang-orang yang jenis orang kata khusyuk, tawadhu, tak meninggikan diri kan. Kalau kita belajar hadis tapi sombong kan, maknanya tak guna jugalah kita belajar hadis. Kalau belajar hadis kena nak sibuk nak berdebat dengan orang. Mujadalah ni satu sifat cara baik. Orang suka berbantah orang lain kan, itu dikatakan mujadalah. Dia mujadalah itu sepatut sifat-sifat mazmumah juga. Kecuali kalau dalam bab orang kata halal haram. Kalau dalam bab halal haram ini, kalau mujadalah dalam macam tu boleh. Sebab benda tu memang haram. Kita kena mujadalah, berbantah. Mujadalah ke membantah, berdebat dengan orang itu. Itu dengan golongan non ahli kitab. Kita boleh bermujadalah dengan golongan kitab. Tetapi ada etika lah. Etika dalam mujadalah. Ada adab dah. Mana dalam mujadalah pun ada adab. Bukan makna mujadalah ni tak ada adab. Mujadalah pun ada juga adab kita. Kita nak berdebat dengan non-Muslim, dengan padri pun, padri-padri pun nak berdebat pun mesti ada etika juga. Macam tu. Kita tak boleh sampai kata bertegang leher, sampai muka merah, sampai tangan naik ke muka orang kan. Itu salah dalam konteks mujadalah, berbantah. Baik. Imam Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab Al-Hilyah bahawa Imam Ali Sufi juga terdiri pada imam-imam mazhab yang empat, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nampak? Jadi bukan mereka bukan saja fokus lebih alim dalam bab fiqh, tapi mereka juga alim dalam bab tasawuf juga. Cuma dalam bab fiqh mereka lebih menyelah berbanding dengan dalam bab tasawuf. Betul. Imam Ghazali dia lebih pada tasawuf. Junaid Baghdadi dalam tasawuf. Okey. Tapi bukan makna dia tidak alim dalam bab lain juga, alim juga. Dia alim juga dalam tafsir, dalam hadis, dalam tauhid dan sebagainya.
Sebab Imam Ghazali dalam kitabnya Ilmuddin dia campurkan. Mana dia ada bab tauhid juga dimasukkan dalam ihya dia, Ihya Ulumuddin. Kan? Fiqh pun dia masuk juga. Macam tu. Kalau tu terlihat dalam kitab Bimbingan Mukminin kan. Bimbingan Mukminin tu yang dikarang oleh Jamaluddin Al-Qasami. Syekh Jamaluddin Al-Qasami ni dia meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin. Dia meringkaskan kitab ini. Maknanya dalam kitab dia tu dia pun ada bincang juga berkenaan dengan tauhid. Dia bincang juga berkenaan dengan fiqh. Kan? Rahsia-rahsia ibadah, rahsia-rahsia solat, rahsia-rahsia puasa, rahsia-rahsia haji, asrar al-haji, asrar as-saum, rahsia-rahsia puasa, rahsia-rahsia jihad. Dia masuk juga dalam kitab dia. Sebab apa? Dia ikut pada Imam Ghazali punya Ihya Ulumuddin. Maknanya bukan hanya dibincang dalam bab tasawuf, fiqh, tauhid pun dibincangkan di awal daripada kitab dia dah. Baik, kemudian di dalam kitab Haqaiq At-Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa membawa pendapat ulama dahulu dan sekarang tentang perakuan mereka terhadap tasawuf dan orang-orang sufi, termasuklah al-imam al-mazahib, iaitu imam mazhab yang 4 dan juga ramai lagi lah dengan para ulama. Mereka juga tasawuf, mereka juga fiqh, alim fiqh. Antara ulama yang bolehkan dan menganjurkan tasawuf, mereka termasuklah 4 imam mazhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ni pengarang kitab Tafsir Ar-Razi. Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Imam Nawawi, ni alim lah. Imam Nawawi ni banyak kitab-kitab dia. Kitab-kitab antaranya ialah Minhajul Talibin, kitab fiqh, kitab induk pada fiqh. Antaranya lah kitab ringkasan kan, Minhajul Talibin, tapi syarah dia banyak menjela-jela. Termasuklah Syarah Muhazzab. Kemudian Tajuddin As-Subki, Imam Sayuti pun yang alim dalam fiqh. Imam Ibn Abidin, Imam Muhammad Taghib At-Tabbah, Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, Syekh Muhammad Abu Zahra, ini paling fiqh. Al-Alamah Al-Syarif Al-Jurjani, pengarang pada kitab At-Ta'rifat. Ta'rifat ni kitab berkenaan dengan ta'rif, definisi. Mana ta'rif kepada setiap istilah. Kita dikatakan ta'rifat. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ni pun terkenal. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syarif At-Ta'rawi, Sya'rawi. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ni pun hebat. Muhammad Abdul Latif Al-Fakhur, Syekh Abdullah At-Talidi, ni jarang dengar lah. Syekh Abdul Alim Mahmud, Syekh Al-Azhar, Al-Alamah Husnain Muhammad Makhlum, Syekh Imam Al-Zahar juga, Syekh Mustafa Al-Buwa. Ni pengarang pada kitab Fiqh Minhaji. Fiqh Minhaji dia ada 3 orang pengarang, Dato' Mustafa Al-Kin, Dato' Mustafa Al-Buwa, Ali Al-Subarji. Itu yang jabatan muftinya yang warna hijau fiqh tu kan, yang banyak jilid tu, Fiqh Minhaji kan. Macam tu. Okey. Tapi Fiqh Minhaji ni dia lebih bentuk pada ringkasan. Sebenarnya dia lebih ringkas. Kalau nak kata nak lebih hebat, mengajilah kitab Iyanat Talibin, kitab kata syarah kepada Minhajul Talibin. Banyak lagi kita lain, Syarah Muhazzab dan sebagainya kan. Itu lebih detail berkenaan fiqh. Fiqh Minhaji ni dia simple dia. Dia menggunakan bahasa yang simple dia. Fiqh Minhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Kin, Dr. Mustafa Al-Buwa dan Ali Al-Subarji. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qadrwi, antara kitabnya yang terkenal itulah Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram fil Islam.
Itu kitab antara kitab yang masyhur yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qadawi. Dan lama lagi lah. Cukuplah mereka dengan sebagai qudwah, mana ikutan kaum muslimin di timur dan di barat, dan pengikut mereka pula adalah daripada kalangan golongan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah perbincangan kita. Cermin mata ni lari pula. Patutlah Omah punya cermin mata. Dia ada bertingkat. Dia ada jauh, ada dekat. Kita punya dekat je. Kemam betul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fil arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.